Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Najah binti Azhari Alis Asri bersama dua orang lagi rakan saya, Nurul Maizatun Najwa binti Abdul Rauf dan Nur Nadia binti Asy'ari. Pada video kali ini kami akan membentangkan pembiayaan perdagangan ataupun lebih dikenali sebagai trade financing. Okay, apakah itu trade financing? Trade financing ni adalah satu transaksi perdagangan yang melibatkan perdagangan antarabangsa dan perdagangan domestik, bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara dengan kaedah import dan ekspor. Selain itu, fungsi pembiayaan perdagangan ini adalah bertujuan untuk mengelakkan unsur penipuan dalam jualan dan pembelian bahan mentah, bahan gantian dan lain-lain. Pembiayaan perdagangan ini diperkenalkan dalam perbankan Islam pada awal tahun 1990. Pada ketika ini, produk-produk Islam melonjak tinggi terutamanya pada peringkat antarabangsa. Memandangkan pembiayaan perdagangan berasaskan instrumen konvensional seperti surat jaminan bank, surat jaminan perkapalan, bil penerimaan, surat kredit dan lain-lain. Maka untuk membolehkan sistem pembiayaan perdagangan ini diterima oleh perbankan Islam, beberapa perubahan telah dilakukan selari dengan kehendak syariah, iaitu mengaplikasikan kontrak-kontrak muamalah Islam dalam produk-produk tersebut. Antara produk-produk yang diaplikasikan dalam pembiayaan perdagangan antarabangsa ini adalah murabahah, bai' aidan, kafalah dan wakalah. Seterusnya adalah fungsi pembiayaan perdagangan. Banyak kelebihan yang diperoleh hasil daripada sedikit gubalan kaedah konvensional mengikut prinsip syariah. Antaranya adalah meningkatkan kecekapan menguruskan modal kerja bagi penghutang dengan melakukan pembiayaan penghutang, inventory barang, bahan mentah ataupun penangguhan bayaran balik. Seterusnya, bagi pelanggan yang tak mempunyai modal yang cukup untuk menampung nilai barangan yang diimport, maka pembiayaan ini dapat bantu untuk menampung keperluan pusingan pelanggan tersebut. Seterusnya adalah pembiayaan ini dapat bantu mengawal risiko berkaitan dengan transaksi perdagangan penghutang. Penghutang akan lebih sistematik dalam merancang belanjawan dan transaksi yang dilakukan supaya tidak melebihi angka yang ditetapkan. Antara produk pembiayaan perdagangan adalah resi amanah. Resi amanah ni adalah dokumen kewangan yang dipersetujui oleh pihak peniaga dan bank untuk menjalankan transaksi perdagangan, di mana pihak peniaga akan memohon pinjaman kepada pihak bank dan bank bersetuju untuk membiayai transaksi perdagangan tersebut. Tetapi secara fizikal barang tersebut diserahkan kepada peniaga tadi, tetapi hak milik masih lagi adalah milik bank. Peniaga tadi dijadikan sebagai pemegang amanah untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Resi amanah ini juga berfungsi sebagai pembuktian bahawa bank telah bersetuju untuk membiayai transaksi tersebut dan barang tersebut berhak dimiliki oleh peniaga tadi. Dalam resi amanah, pihak bank dan juga peniaga mestilah bersetuju dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, cas faedah, tarikh matang dan juga jumlah pembiayaan. Dalam resi amanah ni, peniaga mesti membayar kepada bank sebelum tarikh matang ataupun setelah inventory tersebut terjual. Tarikh matang dalam resi amanah adalah dalam jangka masa pendek, iaitu antara 30 hingga 180 hari. Sekiranya peniaga gagal untuk membayar kepada pihak bank sebelum tarikh matang, bank berhak untuk mengambil balik barang tersebut. Item yang digunakan dalam resi amanah adalah item yang mudah direkod dan dijejak, sebagai contoh televisyen, radio, peti ais dan peralatan-peralatan yang besar lain. Dalam perbankan Islam, resi amanah ini telah diaplikasikan kontrak yang dibenarkan dalam Islam, iaitu kontrak murabahah. Murabahah adalah jual beli di mana penjual menjual kepada pembeli dengan harga kos dan ditambah dengan keuntungan yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Resi amanah murabahah adalah bentuk bayaran pendahuluan yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada peniaga tadi. Jadi resi amanah ni adalah satu instrumen untuk membiayai transaksi perdagangan tempatan ataupun luar negara yang bersandarkan surat kredit murabahah ataupun surat dalaman air.
Dalam sistem perbankan Islam di Malaysia, semua bank Islam menggunakan kontrak murabahah dalam resi amanah, di mana dokumen tersebut menyatakan bahawa bank akan membayar transaksi tadi dan barang tersebut akan diserahkan kepada peniaga tadi untuk menjalankan aktiviti perniagaan sebagai pemegang amanah. Resi amanah ni ada nama-nama lain yang digunakan dalam sistem perbankan, iaitu Murabahah Trust Receipt I, Murabahah Working Capital Financing I, Trade Working Capital Financing I, Trade Murabahah I. Tapi yang paling banyak digunakan adalah Murabahah Trust Receipt I dengan Murabahah Working Capital Financing I. Antara bank yang menggunakan resi amanah I ini adalah bank MBSB Bank Berhad. Dalam produk resi amanah I dalam MBSB Bank Berhad adalah satu kaedah pembiayaan ataupun mengimport, di mana pihak bank mengekalkan hak milik tetapi melepaskan fizikal barang tersebut kepada pelanggan tadi sebagai pemegang amanah untuk menjalankan aktiviti perniagaan, dan pelanggan tadi akan membayar balik kepada pihak bank harga kos ditambah keuntungan yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, di mana ia mengamalkan kontrak murabahah tadi. Dalam MBSB Bank Berhad, sekiranya pelanggan tadi membayar lebih awal, drop akan diberikan kepada pelanggan tadi mengikut terma dan syarat dalam perjanjian yang telah ditetapkan tadi. Okey, seterusnya bil pertukaran belian. Ia juga merupakan salah satu produk pembiayaan perdagangan dan ia terbahagi kepada dua kategori, iaitu yang pertama bil pertukaran belian tempatan dan yang kedua bil pertukaran belian asing. Okey, bagi kategori yang pertama iaitu bil pertukaran belian tempatan, ia dikeluarkan dalam ringgit Malaysia dan dibeli oleh bank-bank Islam melalui kontrak by a dime berdasarkan bil keluar untuk pungutan outward bill of collection di bawah akaun terbuka ataupun berdasarkan surat kredit. Manakala bil pertukaran belian asing pula dikeluarkan dalam mata wang asing yang dibeli oleh bank-bank Islam dengan kontrak by a dime juga tetapi berdasarkan bil keluar. Okey, sebagai contoh kita lihat dalam bil pertukaran belian tempatan, ia merupakan kemudahan yang diberikan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad kepada klien ataupun penjual mereka, di mana Bank Muamalat berunding atau membeli bil asing atau domestik pelanggan secara pungutan berdasarkan kontrak by a dime pembiayaan by a dime, dan pembiayaannya adalah dalam jangka masa pendek di mana bank membeli hak pelanggan atas hutang tersebut. Jadi kesimpulannya, banyak produk-produk perbankan Islam terutamanya dalam produk pembiayaan perdagangan telah mengaplikasikan kontrak-kontrak yang dibenarkan dalam Islam. Contohnya murabahah, wakalah, adain dan kafalah. Ini akan meningkatkan lagi kepercayaan terhadap perbankan Islam terutamanya bagi orang-orang Islam. Trade finance ini disediakan oleh pihak bank sebagai kemudahan kepada pelanggan untuk membeli barang tanpa perlu membayar barang tersebut on the spot. Jadi pelanggan boleh menjual barang tersebut dahulu sebelum membayar barang tersebut kepada pihak bank. Ia akan memudahkan pusingan dalam menjalankan aktiviti perniagaan.